Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kami daripada kumpulan 9 ingin membentangkan tajuk artis pencarian di Malaysia menurut hukum syarak atau Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan dan juga kajian kes-kes. Jadi saya adalah Nur Ainawati binti Saiful Nizam. Terusnya kita pergi kepada pendahuluan yang mana artis pencarian ni pada asalnya dia merupakan adat di Nusantara. Yang mana suami dan isteri ni dia bekerjasama untuk mencari rezeki dan juga menampung perbelanjaan harian. Kemudiannya adat ni dia berterusan sehingga ke hari ini. Adat resam bangsa dan kaum ni yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam ni dia diharuskanlah sebagai sebahagian daripada peraturan hidup dan juga perundangan bagi sesebuah negara, dan ia dikenali sebagai al-adab muhakamah dalam kaedah fiqh ataupun kita sebut sebagai qawaid fiqhiyah lah. Jadi menurut jumhur ia bermaksud adat ataupun uruf dan juga ditarifkan sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bagi manusia dan mematuhinya dalam urusan kehidupan harian sehingga sebati dengan mereka dan menjadi satu perkara yang lumrah. Mana harta pencarian di Malaysia ni kini menjadi sebahagian daripada undang-undang Islam seperti yang telah ditetapkan dalam Akta dan Inama Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri. Pergi kepada definisi yang mana definisi harta pencarian ini merupakan sebarang harta yang telah diperolehi bersama oleh pasangan suami isteri secara langsung ataupun tidak langsung dalam tempoh perkahwinan berkuat kuasa. Jadi harta pencarian ini termasuklah harta alih ataupun harta tak alih yang dihasilkan atas perkongsian bersama dalam tempoh perkahwinan. Jadi dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam dan juga Enakmen Keluarga Islam negeri-negeri juga telah memberikan tafsiran yang jelas mengenai harta pencarian. Sebagai contohnya Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 dalam Seksyen 2/1 ni dia menyatakan harta pencarian ni artinya harta yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum syarak. Jadi kita boleh tengoklah dalam kes Piah binti Sa'id Lawai Cik La bin Awang 1983 ni. Jadi dalam kes ni hakim juga telah mendefinisikan harta pencarian ni sebagai harta yang diperoleh bersama semasa suami isteri itu hidup bersama dan berusaha sama ada kedua-dua mereka bersama-sama bekerja dalam bidang yang sama ataupun dalam bidang berlainan, dan sama ada secara rasmi ataupun tidak rasmi, dan sama ada dibahagikan tugas ataupun tidak. Khususnya peruntukan Undang-Undang Islam di negara Malaysia, yang pertama kami merujuk kepada Seksyen 46 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993 dan Arahan Amalan Nombor 2 2022 iaitu berkaitan dengan bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan kes harta pencarian. Dan yang kedua adalah kuasa mahkamah untuk membincangkan cara pembahagian tuntutan harta pencarian, iaitu di dalam Seksyen 58 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Dan yang ketiga, penyelesaian tuntutan harta pencarian juga boleh dibuat melalui suluh, iaitu berdasarkan Seksyen 99 Akta Tata Cara Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1998. Dan yang terakhir adalah keadaan yang membenarkan tuntutan harta pencarian dibuat adalah berdasarkan Arahan Amalan Nombor 5 2003. Seterusnya, peruntukan hukum syarak. Yang pertama ialah daripada Surah An-Nisa ayat 32 yang membawa maksud bagi kaum lelaki dan perempuan akan mendapat bahagian masing-masing tentang apa yang mereka usahakan. Dan yang kedua adalah daripada Surah An-Nisa ayat 11 yang membawa maksud tuntutan harta pencarian itu boleh dilakukan atau boleh dituntut apabila sudah selesai wasiat yang diwasiatkan oleh semati dan hutang semati telah dibayar. Dan yang ketiga adalah al-adah muhakamah yang membawa maksud adat boleh diterima sebagai asas atau dasar hukum, di mana harta pencarian ini tidak mempunyai hukum syarak yang khusus yang berbincang tentangnya, tetapi ia bergantung kepada kaedah fikih itu al-adah muhakamah. Dan yang terakhir adalah al-ma'ruf urfan ka syurut syartan yang bermaksud suatu perkara yang diterima sebagai uruf dianggap syarat yang perlu dilaksanakan. Oleh itu tuntutan harta pencarian perlulah dilaksanakan apabila berlakunya perceraian ataupun kematian di mana ia sudah dianggap uruf di dalam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini binti Rosakini, nama matrik 2221233. Jadi hari ini saya akan sambung mengenai pihak-pihak yang boleh menuntut harta pencarian. Pencarian boleh dituntut dalam 3 keadaan, iaitu selepas perceraian, dalam poligami dan selepas kematian. Yang pertama, mengenai tuntutan harta pencarian selepas perceraian, pihak-pihak yang boleh menuntut harta pencarian tersebut seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 122/1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, Pindaan 2006 menyatakan bahawa mahkamah yang mempunyai bidang kuasa apabila membenarkan lafaz talak untuk membuat satu perintah perceraian dan memerintahkan supaya pihak-pihak yang dalam perkahwinan itu membahagikan aset-aset mereka. Menurut 12 Sarah Tajul 2017, pihak-pihak yang dimaksudkan dalam Seksyen 121 itu adalah pihak suami dan isteri. Jadi di sini harta pencarian selepas perceraian boleh dituntut oleh pihak suami dan juga pihak isteri. Seterusnya, tuntutan harta pencarian dalam poligami, yang mana berkaitan dengan poligami ini terdapat dalam peruntukan Seksyen 23 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Dan untuk harta
untuk tuntutan harta seperceraian dalam poligami juga dinyatakan di bawah subsection 9B, yang mana peruntukan ini menyatakan dan memberikan hak kepada isteri ataupun isteri-isteri yang dipoligami untuk membuat permohonan tuntutan harta seperceraian ke atas harta yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan tanpa memerlukan perceraian. Seperti dalam kes Azam Yazan lawan Nur Aziz Kasim, dalam kes ini pihak plaintiff telah menuntut harta seperceraian kepada Nur Aziz Kasim yang hendak berpoligami, dan Azizah Yazan merupakan isteri pertama, dan dalam kes ini telah berjaya diselesaikan melalui kaedah sulh. Yang ketiga, tuntutan harta seperceraian selepas kematian, yakni apabila berlakunya kematian, pihak-pihak yang boleh membuat tuntutan harta seperceraian selepas kematian adalah pasangan kepada si mati yang masih hidup, disebabkan harta itu adalah hak mereka berdua, seperti mana yang telah dinyatakan dalam Seksyen 2 Akta Undang-Undang Wilayah Persekutuan Wilayah Persekutuan 1984. Selain daripada isteri ataupun suami si mati, waris juga berhak menuntut harta seperceraian si mati, iaitu dalam kes Cik Gayah binti Cik Omar dan 5 yang lain lawan Cik Zawahil binti Cik Omar dan seorang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Sakinah binti Azman, nombor bateri 2221258. Saya akan menerangkan mengenai pembahagian harta seperceraian, di mana secara ringkasnya mahkamah akan melihat kepada takat sumbangan pihak-pihak bagi menentukan bahagian pihak-pihak dalam sebuah tuntutan harta seperceraian. Takat sumbangan ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sumbangan secara langsung dan sumbangan secara tidak langsung. Sumbangan secara langsung yang dikira apabila pihak-pihak mengeluarkan wang ringgit ataupun usaha ataupun tenaga kerja bagi memperoleh harta tersebut. Manakala sumbangan secara tidak langsung diambil kira apabila salah satu pihak menguruskan hal rumah tangga seperti menjaga anak-anak dan rumah serta memberi keselesaan kepada keluarganya. Hal ini boleh dilihat dalam kes Murtala Jaafar yang di mana hakim mengiktiraf sumbangan secara tidak langsung pihak yang menuntut. Seterusnya, kadar pembahagian harta seperceraian, di mana Ibrahim Lembut menyatakan tiada perbezaan bagi kadar pembahagian harta seperceraian sama ada bercerai hidup ataupun bercerai mati. Seterusnya, kes Ida Khatijah lawan Irhaman, di mana perayu kekal mendapat 1/4 bahagian daripada sebuah rumah yang dituntut berdasarkan takat sumbangan perayu, dan tuntutan perayu ke atas sebuah kereta telah ditolak. Berdasarkan kes-kes ini dapat dilihat bahawa tiada kadar tertentu bagi tuntutan harta seperceraian kerana setiap fakta kes-kes itu adalah berbeza. Seterusnya, tempoh bagi membuat tuntutan harta seperceraian. Ahli PI telah menetapkan tempoh bagi membuat tuntutan adalah dalam masa 33 tahun. Pandangan yang kedua dalam masa 15 tahun. Di dalam kes Yasin lawan Tiawan, hakim telah menolak tuntutan plaintiff dengan alasan tuntutan seperceraian seharusnya dilakukan sewaktu perceraian. Seterusnya, di dalam kes Hasmah lawan Abdul Jalil, mahkamah telah merujuk kepada kes Yasin lawan Tiawan dan berpandangan sebaliknya, dan mahkamah telah membenarkan tuntutan plaintiff bagi harta seperceraian. Kesimpulannya, tiada tempoh masa yang tertentu bagi membuat tuntutan harta seperceraian, dan ianya bergantung kepada budi bicara mahkamah dalam menilai sesebuah tuntutan yang dikemukakan. Seterusnya, kaedah pembuktian bagi tuntutan harta seperceraian. Mahkamah akan melihat kepada pembuktian yang berlandaskan hukum syarak, sama ada melalui keterangan pihak-pihak, saksi dan juga qarinah. Mahkamah juga akan melihat kepada kaedah lain seperti sumpah syar'i sekiranya mahkamah mendapati keterangan pihak-pihak tidak mencukupi. Dalam kes Hawa lawan Ahmad, Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu berpandangan bahawa pembuktian perayu tidak mencukupi dan telah menolak tuntutan perayu. Kemudian di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah pula, mahkamah berpandangan bahawa tahap pembuktian perayu telah mencapai tahap melepasi beban pembuktian. Oleh itu, pihak-pihak hendaklah mengemukakan bukti dan hujah yang mencukupi agar mahkamah dapat mensabitkan harta seperceraian yang dituntut. Seterusnya, prosedur tuntutan harta seperceraian, di mana ia bermula dengan pendaftaran kes dan akan disalurkan kepada majlis sulh. Jadi, jika terdapat persetujuan bersama antara pihak-pihak semasa di dalam majlis sulh, persetujuan tersebut akan direkodkan sebagai penghakiman mahkamah. Jadi, jika tiada persetujuan antara pihak-pihak semasa majlis sulh, kes tersebut akan dijalankan mengikut perbicaraan biasa, di mana ia bermula dengan sebutan pertama, kemudian akan diteruskan dengan perbicaraan kes, kemudian akan diteruskan penghujahan kes, dan seterusnya akan diberi penghakiman oleh mahkamah serta alasan penghakiman, kemudian perintah harta seperceraian tersebut akan dikeluarkan oleh mahkamah. Kajian kes-kes harta seperceraian, yang mana kami telah memilih 4 kes. Yang pertama, kes Sofia ataupun Munyok lawan Syed Gamal bin Syed Kecil Al-Bukhari dan Adis 2013, yang mana dalam kes ini isteri si mati menuntut harta seperceraian. Yang kedua, Bukhari bin Muhammad Nur lawan Aisyah binti Ismail 2006, yang mana dalam kes ini plaintiff menuntut harta seperceraian bagi pihak ayahnya yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, iaitu kes Muhammad Ahir bin Man lawan Noriah binti Husin 2008, yang mana dalam kes ini Muhammad Ahir bin Man telah menuntut harta seperceraian kepada isterinya selepas perceraian. Yang keempat, itu kes Azizah binti Musa lawan Muhammad Kamal, dalam kes ini plaintiff isteri menuntut harta seperceraian kepada suaminya selepas perceraian. Okey, melalui kajian kes ini, kami melihat kepada fakta yang diambil kira oleh mahkamah dalam atau membenarkan bahagian harta seperceraian, yang mana fakta yang diambil kira dalam alasan penghakiman selalunya mahkamah melihat kepada adakah terdapatnya sumbangan oleh pihak-pihak itu semasa dalam perkahwinan tersebut. Yang kedua, fakta yang diambil kira dalam penghakiman adalah kadar sumbangan yang diberikan oleh pihak-pihak semasa perkahwinan, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Ini yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Secara ringkasnya, konsep harta seperceraian ni dia bukanlah satu konsep yang menganiaya mana-mana pihak.
Jadi dia pakai konsep ni, dia memberikan keadilan yang sewajarnya lah kepada pasangan suami isteri. Hak dan kepentingan kaum wanita ni dia lebih terbela lah, meskipun mereka bukanlah penjemaah utama kepada perolehan sesuatu harta yang dikumpulkan tersebut. Jadi ia merupakan satu amalan yang lebih dekat dengan konsep keadilan sebagaimana telah dianjurkan oleh Islam. Jadi di Malaysia ni, Mahkamah Syariah ni dia memainkan peranan yang sangat besar dalam menjalankan keadilan dalam pembahagian harta semensyariahnya. Tadi tambahan pula, harta semensyariah pun telah dinyatakan dalam peruntukan yang khusus dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia.